ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والصحابة والتابعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya, pemberiannya. Kita dapat sambung lagi pembacaan kita di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita belajar di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pada kita baca hadis ke-6 ni, sukalah saya nak sebut satu perkara yang disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, sebuah kitab yang masyhur dalam ilmu tasawuf. Dalam kitab tu disebut innallaha la yadfa'ul bala', innallaha la yadfa'ul bala'a 'anil ummati bi rihlati ahli al-hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menolak dan mengangkat bala daripada umat ini dengan perjalanan penuntut-penuntut ilmu hadis. Mana sekali selagi mana ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini orang yang bergerak dan berjalan mencari ilmu, mencari pusaka Nabi SAW, mempelajari hadis Nabi SAW secara langsung, iaitu dengan mempelajari kitab hadis, ataupun secara tidak langsung dengan mempelajari ilmu-ilmu syariat yang lain, maka kita beroptimis dan kita berharap bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala malapetaka dan juga segala musibah, segala bencana yang berlaku di dalam umat. Dan makin luas dan makin tersebar luas pengajian ilmu, maka makin terangkatlah bala daripada umat Islam, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hadithus sadisu, pada malam ini kita masuk kepada hadis yang ke-6. Al-hadithus sadisu, qala al-musannif radhiyallahu taala anhu, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang keenam diriwayatkan daripada Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku telah mendengar akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan antara keduanya, antara perkara haram dan perkara syubhat, perkara haram dan perkara halal itu banyak perkara-perkara syubhat, yakni kesamaran. Ramai manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sesiapa yang memelihara, menghindari diri dari perkara syubhat, maka dia telah melepaskan diri dari celaan bagi agama dan maruahnya. Wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terlibat, yang jatuh terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a hawla al-hima, seperti bandingannya seorang pengembala yang mengembala ternakannya sekitar kawasan larangan. Yushiku an yarta'a fihi, dibimbangi hampir tiba masanya lambat laun ternakannya akan meragut di dalam kawasan larangan tersebut. Ala, ingatlah, ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangannya. Ala wa inna himallahi maharimuh, ingatlah bahawa kawasan larangan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya pada setiap jasad itu ada segetul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik daging itu, baiklah seluruh jasadnya, dan apabila rosak daging itu, rosaklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rosak daging itu, maka nescaya rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah daging itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini setinggi-tinggi darjat hadis yang sahih, kerana dia diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ia merupakan hadis ke-6 daripada hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dia membicarakan dua perkara yang besar. Dalam hadis ini membicarakan dua perkara yang besar. Yang pertamanya ialah wara', masalah wara', dan masalah yang keduanya ialah ikhlas. Wara' dan ikhlas itu saling berkait di antara satu sama lain. Apakah itu wara'? Apakah itu ikhlas? Wara' itu kita melakukan perkara yang diyakini pasti halal. Itu diterangkan dalam hadis ini. Perkara yang halal itu jelas. Jelas mana jelas halalnya. Dan perkara yang haram itu juga jelas. Jelas haramnya. Cuma di sana ada perkara yang syubhat. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada di sana satu daerah yang kesamaran di antara halal dan haram. Adakah perkara itu halal? Adakah perkara itu haram? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sabda Nabi, ramai manusia tidak tahu.
Maksud ramai manusia tidak tahu hukumnya yang sebenar. Ramai manusia tidak tahu. Maknanya sedikit manusia yang tahu. Sedikit sahaja daripada kalangan manusia yang mengetahui hukum sebenar perkara syubhat. Perkara kesamaran itu sedikit manusia yang mengetahui hukum yang sebenar. Yang sedikit itu dipanggil para alim ulama. Kerana itulah kita dituntut supaya merujuk kepada para alim ulama. Kita dituntut, diperintahkan dalam agama supaya kita merujuk kepada para alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kamu akan ahli ilmu, ahli zikir, sekiranya kamu tidak mengetahui. Ini salah satunya perkara syubhat. Dan perkara syubhat ini luas, dan daerah syubhat ini luas dan kecilnya, luas atau sempit daerah itu berdasarkan pengetahuan manusia. Kalau manusia banyak menuntut ilmu, maka daerah syubhat itu kecil. Maknanya benda yang dia tak tahu tu sikit. Tapi kalau dia tidak menuntut ilmu, maka banyak perkara syubhat. Perkara syubhat tu akan jadi banyak. Makin kita meninggalkan ilmu, makin luaslah perkara syubhat. Makin kita menuntut ilmu, perkara syubhat itu akan menjadi kecil, mengecil. Maka mesti disebar luaskan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam, maka perkara syubhat itu akan mengecil. Kita akan tiba ke satu masa, kalau kita tidak memperluaskan ilmu, tidak memasyarakatkan ilmu pengetahuan, ilmu agama, kalau kita tidak membudayakan ilmu yang dituntutkan oleh kita belajar ini, kita akan tiba satu masa orang akan tanya benda-benda yang asas. Orang akan mempertikaikan benda-benda yang terang. Dah nampak dah berlaku sekarang. Sebab apa? Sebab orang benda yang terang menjadi tidak terang sebab manusia meninggalkan ilmu pengetahuan. Baik, kembali. Jadi kita dituntut merujuk para alim ulama. Sebelum daripada kita tahu tu, kita kena tinggal. Sebelum daripada kita tahu itu, kita kena tinggalkan perkara yang tidak kita tahu. Itu dinamakan warak. Warak itu kita mengelak daripada perkara yang kita tidak tahu dengan jelas. Kita buat hanya yang halal dan kita tinggalkan perkara yang tidak jelas. Nanti dia akan sebut dalam hadis yang lain pula, hadis yang ke-10 ke-11 nanti, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu kepada perkara yang kamu tidak ragu-ragu. Yang kamu ragu-ragu jangan buat. Yang tidak confirm, yang tak pasti jangan dibuat. Jangan duduk, jangan masuk ke jalan yang sempit keraguan itu, pergilah ke jalan luas. Ke jalan luas keyakinan kita. Baik, kembali. Jadi perkara pertama, warak itu ialah kita memelihara diri dari perkara yang diragukan. Perkara yang kita tak tahu kita tinggal, maka orang itu dipanggil ahlul warak. Dan warak itu ialah satu martabat, kata ulama, suatu martabat sebelum daripada zuhud. Sebelum daripada zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu kita tinggalkan perkara yang halal. Kita tinggalkan perkara yang halal. Maknanya tidak akan berlaku zuhud, kata para guru kami. Guru kami antaranya Syekh Yusri Said Jabar Al-Hasani hafizahullah ta'ala, beliau sentiasa berpesan, warak itu sebelum zuhud. Kalau kamu tidak warak, macam mana kamu nak zuhud? Jadi zuhud itu bukan jalan tunduk, bukan berjalan dengan itu pun bagus sebenarnya, bukan kata tak bagus juga. Zuhud itu ialah kamu meninggalkan perkara yang halal kerana takut kepada jatuh kepada perkara syubhat ataupun perkara haram. Kerana bimbang kepada perkara syubhat, kamu tinggalkan yang halal. Itu dia panggil zuhud. Zuhud tu atas lagi. Atas lagi daripada warak. Tapi mesti jadi seorang warak dulu, baru masuk pada naik kepada zuhud. Itu laluan dia. Laluan dia mesti warak dulu, kata guru kami. Mesti meninggalkan syubhat dulu, baru tinggalkan yang halal. Takkan tinggal yang tinggalkan yang halal, makan yang syubhat, tak munasabah. Itu celaru. Itu celaru. Jadi kalau apa kaitan dalam hadis ni?
Bahagian depan hadis ni menerangkan kepada kita tentang halal dan haram. Bahagian akhir menerangkan tentang hati. Kenapa? Kerana apa yang kita makan, apa yang kita ambil, apa yang kita buat, bahkan apa yang kita cakap, apa yang kita tindakan yang kita lakukan, apa yang kita lihat, itu akan memberi bekah pada hati. Semua perkara tindakan kita halal haram ataupun syubhat yang kita terlibat, itu memberi bekas kepada hati kita. Dan itulah bahagian kedua hadis ini mengenai ikhlas, mengenai penyucian hati. Kalau kita tidak makan makanan yang halal, maka susah kita nak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah. Sekiranya seseorang itu memakan perkara yang haram, maka dia akan buat benda yang maksiat, walaupun pada zahirnya dia buat taat. Macam mana tu? Bila dia makan benda yang kotor, maka akan ada sahaja benda yang merosakkan amalan itu daripada dalam. Akan mari nak menunjuk-nunjuk, makan mari nak riak. Kenapa tu? Kita dah cuba dah. Datang juga benda yang merosakkan amalan itu. Itu kerana makanan. Itu kerana suapan yang kita masuk dalam mulut kita. Mari benda-benda, dan benda yang mengganggu keikhlasan ni sangat-sangat banyak, bukan satu dua, banyak. Boleh berlaku dengan kita tak sedar. Yang disebut oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Contohnya kita mengungkit balik, kita menceritakan kepada orang, kadang-kadang kita tak sedar. Kita ceritakan balik benda-benda yang kita buat kadang-kadang bertahun-tahun lepas. Diceritakan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, ada seorang ulama, seorang orang alim pergi ke jamuan makan di sebuah rumah bersama murid-muridnya. Lalu tuan rumah pun suruh orang di dapur keluarkan kain suprah. Kain suprah ni kain yang hidangan tu lah, kain suprah. Keluarkan kain suprah. Bahasa Arab tu suprah tu kain bahasa Arab. Keluarkan kain suprah yang kita beli di Mekah. Keluarkan kain suprah yang kita beli di Mekah. Bukan yang pergi kali pertama, kita pergi kali kedua. Tu sambil-sambil nak keluar, nak idan nasi ataupun nak keluarkan makanan. Jadi katanya ulama tu, dia cuit anak murid dia. Dia kata kalau dia niat nak menunjuk-nunjuk kepada kita dengan perkataannya, 2 kali pergi ke Mekah habis pahala. 2 kali pergi ke Mekah habis pahala kerana nak sambil-sambil nak keluarkan makanannya. Benda tu mudah sangat. Baik, kenapa tu? Oh, kalau zaman kita sekarang lagilah susah. Lagi susah nak jaga. Sebab apa? Sekarang buat apa-apa masuk Facebook. Masuk apa dia lagi? Masuk Facebook, masuk Twitter, masuk Instagram, masuk macam-macam. Tak payah nak cari orang yang menyembunyikan amalan ataupun nak menyembunyikan amalan ni. Memang duduk di bukit pun tanya, cek juga ada line internet ke? Kalau ada internet bahaya. Awak ada juga drone nak tengok ke awak tu. Ada juga orang masih lagi memperhati. Jadi susah syarat sekarang ni. Susah. Yalah kalau orang nak tu berjaya juga. Orang yang mana ahlul lail, orang yang mana dikenal pada waktu malam. Dia bukan manusia kenal dia, malaikat-malaikat kenal dia. Orang yang bangun pada tengah malam, tu tak ada dah payah nak cari sekarang tu. Ada, mudah-mudahan sentiasa ada dah. Sebab mudah apa? Sebab dengan doa-doa mereka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, dan Allah Ta'ala meringankan ujian. Kalau tidak diangkat bala pun diringankan ujian daripada umat Islam itu dengan adanya orang-orang seperti itu. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada akhir malam, mendoakan kepada orang Islam, muslimin dan muslimat. Itulah orang-orang yang kita harapkan. Dan kita sendiri pun harap-harapnya jadi begitulah juga. Tergolong kita daripada kalangan mereka. Sebab apa? Kata guru kami, kalau kita tak bangun masa tu, maknanya lambat lagi lah kita nak digolongkan bersama dengan golongan itu.
Tapi kalau dah bangun pada masa tu, mudah-mudahan sampai masa nanti kita masuk juga dalam kumpulan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tashabbaha biqaumin fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kamu meniru-niru orang-orang yang baik-baik, kerana sama seperti orang yang baik-baik itu dah baik dah. Seperti dengan orang-orang soleh tu sudah satu kejayaan besar dah. Sama dengan orang soleh. Siapa serupa dengan tok guru? Serupa dengan tok guru tu satu kejayaan dah. Satu kejayaan dah. Baik, jadi perkara yang pertama yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini ialah masalah warak. Perkara yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini ialah dalam masalah Allahumma salli ala sayyidina ikhlas dan hati, penyucian hati. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi. Biasanya saya sebut perawi dulu, tapi kita kediankan cerita perawi ni sebab kita ceritakan maksud hadis dulu. Cerita perawi hadis Sayyidina Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Ini seorang sahabat dan ayahdanya juga seorang sahabat Nabi. Nu'man bin Bashir ialah anak orang Ansar yang pertama lahir selepas Nabi sampai di Madinah. Nu'man bin Bashir ialah anak orang Ansar yang pertama yang lahir di Madinah selepas daripada Nabi berhijrah. Maknanya ketika Nabi SAW wafat tu umur dia dalam lebih kurang 10 tahun lebih. Mana dia Nabi SAW berada di Mekah 13 tahun dan Nabi berhijrah ke Madinah dan Nabi wafat di Madinah selepas 10 tahun lebih berada di Madinah Al-Munawwarah ala sakiniha afdhalus salatu wassalam. Jadi anak orang Ansar yang pertama yang lahir, anak penduduk asal Madinah yang lahir ialah Nu'man bin Bashir. Manakala anak orang Muhajirin, orang hijrah, orang Mekah yang mula-mula sampai ke Madinah ialah Abdullah ibn Zubair. Jadi kalau sebelum ni kita baca hadis yang kelima, cerita Siti Aisyah tu, Ummul Mukminin Aisyah tu Ummu Abdillah. Ummu Abdillah itu sempurna Abdullah ibn Zubair, anak saudaranya, anak kepada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, iaitu anak pertama orang Muhajirin yang lahir di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nu'man bin Bashir, guru kami dulu, setiap kali jumpa nama perawi hadis sahabat-sahabat ini, dia akan cerita. Supaya apa? Supaya kita ingat. Nu'man bin Bashir ini ayahnya kahwin dua. Bashir tu kahwin dua. Nu'man ni anak isteri muda. Saya rasa saya macam dah beritahu dah. Belum lagi. Belum cerita dah. Cerita dah. Saya rasa macam dah cerita ya. Tapi tak apalah. Nu'man bin Bashir tu ayah dia kahwin dua. Lalu anak dia ni anak isteri muda. Ayah dia ni mak dia minta supaya bagi tanah. Saya rasa macam cerita dah ya. Ayah dia nak bagi tanah. Walhasilnya rekahkan cerita apabila minta nak bagi tanah tu, mak dia kata minta Rasulullah SAW jadi saksi. Ahli jemaah kata itu dah, tak apalah, rekah cerita, minta jadi saksi. Maka Nabi SAW bertanya kepada Bashir, adakah semua anak-anak kamu yang lain kamu beri? Mana anak-anak dengan isteri yang tua tu bagi tak? Maka jawabnya Bashir, tak, beri kepada anak yang merosu saja, ataupun anak yang daripada isteri muda saja. Maka Nabi SAW bersabda, la ashhadu ala jawr, saya tidak boleh jadi saksi kalau perkara yang sengit sebelah lagu ni, perkara yang miring ini, mana tidak betul-betul, maknanya menyimpang, ini tak adil. Ashidu alaihi ghairi, hendaklah engkau mempersaksikan perkara ni orang lain. Jadi apabila kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila Nabi suruh Bashir itu saksi, saya orang lain saksi, itu menunjukkan perkara itu tidak haram. Mana kalau seorang ayah
beri kepada seorang anak dia sahaja, itu tidak haram tapi makruh. Kenapa benda tu tidak disukai oleh Nabi SAW? Sebab akan menimbulkan perkara yang tidak baik dia sesama adik-beradik, nanti sesama waris-waris pun itu akan timbul rasa tak baik. Kenapa tidak haram? Sebab harta tu harta dia. Harta tu harta dia. Dia boleh bagi kepada orang lain tak? Boleh saja, boleh bagi kepada orang lain pada anak dia. Nak bagi kepada, contoh zaman kita ni, bagi ke asrak ke tahfiz ke, bagi ke pondok ke, bagi kepada third party, bagi kepada pihak ketiga, bukan daripada kalangan anak-anak dia, bukan daripada kalangan isteri-isteri dia, tak ada masalah. Tapi bila beri kepada anak-anak akan timbul benda tak baik. Kalau bagi seorang lah, kalau bagi semua tak ada masalah. Maka kata ulama, hukumnya makruh kerana menimbulkan perkara yang tidak baik sesama anak-anak, akan menimbulkan. Jadi kita ni ada seorang, ini saya tak cerita sebelum ni, ini saya cerita. Ada seorang orang yang soleh lah, saya ada lagi sekarang, seorang yang soleh. Saya pernah ziarah dia masa dia sihat tu. Dia baca Quran sekali sehari, paling lama pun 3 hari sekali khatam Al-Quran. Dia ni anak anak dia pun ustaz apa semua sekali lah. Jadi kata beliau, dia pesan kepada kami, dia kata jangan kahwin dua. Ni menyalahi sunnah Nabi ni, pesanan ni dia cerita, dia alasan dia begini. Dia kata saya kahwin dua, dia kata. Tapi kahwin dua tu kononnya kata beliau, kita nak anak yang soleh. Kononnya nak mengamalkan sunnah Nabi, nak anak yang soleh. Tu kan niat-niat orang yang nak kahwin dua tu, semua tu niat yang baik-baik belaka. Tapi yang jadinya anak yang soleh dah, yang ataupun anak yang kita nak anak soleh tu jadi tak soleh dengan sebab tu. Maksudnya anak-anak yang kita daripada isteri pertama tu, bila kita kahwin dua, akan jadi liar hati. Akan jadi liar hati dengan sebab kita kahwin dengan isteri yang baru. Maka habis dah lah. Kita nak supaya anak yang pertama tu soleh, jadi tak soleh dengan sebab tindakan kita tu kahwin dua. Jadi ni tambahan lah, saya tak pernah cerita lagi sebab ni. Tapi nak kahwin juga, tak ada masalah. Siapa nak kahwin tu, tidak siapa nasihat tu tak ya, baguslah dia nasihat tu. Tapi kalau ada orang lain dia ajak lain yang nak kahwin tu, tak apalah. Jadi ada sikit lagi masa, baca sikitlah hadis yang kedusnya terlalu pendek. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Hadis yang ketujuh diriwayatkan daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, yakni ketelusan. Kami para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan rakyat kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketujuh ini menceritakan satu perkara yang kita biasa dengar, iaitu an-nasihah, nasihat. Cuma nasihat dalam hadis ini tidak terhenti setakat kata-kata. Nasihat dalam hadis ini lebih luas daripada kata-kata. Mana nasihat, memberi nasihat kepada orang itu satu bahagian daripada nasihat yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kata guru kami, nasihat yang dimasukkan dalam hadis ini ialah ketelusan. Ad-dinun nasihah,
Kata guru kami almarhum Haji Abdullah bin Abu Bakar, tenaga pengajar di Pusat Pengajian Pondok Yayasan Islam Kelantan, rahim. Dia kata ad-dinun nasihah, agama itu ketelusan. Kenapa? Sebab kita ingat perkataan nasaha yang sahu ni dalam bahasa Arab macam kita sebut taubat nasuha. Taubat nasuha maksudnya taubat yang betul-betul ikhlas jernih kepada Allah, yang tidak kembali lagi kepada maksiat selepas daripada itu. Betul-betul taubat katanya orang kita, tak kembali dah kepada mungkir ataupun tidak akan mungkir janji dengan Allah Ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maksud nasuha itu betul-betul ikhlas, jadi jernih. Jadi kata beliau, nasihah yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah ketelusan, keikhlasan. Jadi kalau kita kata agama itu ikhlas, jelas. Agama itu ketelusan, agama itu kejernihan, agama itu kepatuhan, atau agama itu transparansi. Itu bahasa moden sangat, ketelusan. Jadi kita akan faham pertanyaan daripada sahabat, nak telus untuk siapa? Nak nasihat kepada siapa? Kalau kita kata nasihat kepada Allah, macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham nasihat kepada Allah? Nasihah ila Allah, nasihat kepada Allah mana ketelusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah beriman dengan Allah, iaitu mengakui dengan sebenar-benarnya bahawa Allah adalah sempurna dan tiada sekutu baginya, dan kita melaksanakan segala perintahnya dengan sebenar-benar ikhlas dan patuh, dan kita meninggalkan larangannya. Itu mana ikhlas, nasihat kepada Allah. Ada yang kedua, an-nasihatu li kitabillah, nasihat kepada ataupun ketelusan kepada kitabullah. Maknanya kita beriman bahawa Al-Quran itu daripada Allah. Kita beriman bahawasanya Al-Quran itu sebenar-benar kalamullah yang diturunkan ke atas baginda Nabi SAW. Maka termasuk dalam kita ketelusan kita kepada kitabullah, kita membaca dia, dan kita mengamal, kita mempelajarinya, dan kita mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari kita. An-nasihatu li kitabillah. Dan juga kita mengamalkan, kita mempraktikkan segala hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quranil Karim. Itu bahagian yang kedua. Wali kitabihi wali rasulihi, dan juga nasihat kepada Rasul, ketelusan kita kepada Rasul itu ialah kita beriman kepada Rasul, membenarkan segala apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda lebih daripada segala-galanya, dan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjunjung segala titah perintah baginda, mengatasi segala perintah-perintah manusia-manusia lain di atas muka bumi, bahkan lebih daripada ibu bapa kita, menjunjung suruhan dan juga segahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bermakna kita ikhlas dan patuh dan telus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina, dan juga kepada pemerintah-pemerintah, pemuka-pemuka umat Islam, ikutan-ikutan umat Islam. Ikutan umat Islam ni terbahagi dua. Ikutan dari segi agama itu para alim ulama, dan pada zaman dahulunya yang jadi pemimpin itu ialah para alim ulama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, kata Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, fakana Abu Bakrin a'lamana. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ialah orang yang paling alim daripada kalangan kami. Karena itulah dia menjadi khalifah selepas pada baginda Nabi SAW. Maka yang dimaksudkan dengan nasihat kepada a'immatul muslimin ialah kepatuhan kita, keikhlasan kita, dan juga kita patut ada kita memuliakan para alim ulama, ikutan-ikutan panutan umat Islam. Kita memuliakan para pewaris-pewaris Nabi. Dan juga termasuk dalam a'immatul muslimin kita memuliakan pemerintah-pemerintah di kalangan umat Islam, mana kita mentaati perintah mereka,
di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dan juga nasihat kepada mereka ialah kita menasihati mereka kalau mereka berlaku perkara yang tidak baik. Nasihat itu memerlukan keikhlasan. Maksud keikhlasan itu, kita tidak boleh mengambil kesempatan daripada kelemahan orang. Mana pemimpin dengan tidak pemimpin sama saja, kita tidak boleh memburukkan keaibannya, tidak boleh membuka keaibannya. Mana kalau nak bagi nasihat kepada pemimpin, sama saja dengan nasihat kepada orang di kampung kita ni. Kita tak boleh ayat secara terang-terang, akan malu dia. Lepas tu kita nak buat macam mana? Nasihat dengan cara berlembut dengan dia. Itu kalau kita boleh duduk depan dia. Sebab itulah kata ulama yang disebut oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi di sisi Allah itu kalimah yang jujur di sisi pemimpin yang zalim. Kalimah yang jujur, yang benar, berhampiran dengan dia, di sisi dia. Kalau kita duduk jauh-jauh, kita duduk lantang sebut depan dia, kita bercakap tak, maka itu tidak jujur kata. Kalau kita benar-benar jujur, kita jujur ketika kita depan dengan dia. Di belakang dia kita tak payah kata, bahkan kita boleh bela dia. Dan itulah pendekatan yang diambil oleh almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sehingga beliau dituduh sebagai pengampu kerajaan. Sebab apa? Sebab orang tak tahu dia nasihat kepada pemerintah. Orang tak tahu bahawa dia tu sentiasa menasihati pemimpin-pemimpin yang zalim di dalam majlis tertutup. Di dalam majlis tertutup ada saksi-saksi yang menceritakan. Tapi di belakang ataupun di depan orang ramai, dia menyebutkan kebaikan pemimpin tersebut. Tapi di dalam majlis yang duduk antara empat mata, maka dia nasihat. Bahkan kata seorang ulama yang hadir bersamanya, yang masih ada sekarang, dia kata kita bimbang dengan nasihatnya itu. Nasihatnya yang sangat keras apabila dia bersama dengan majlis bertutup dengan para pemimpin-pemimpin. Jadi itu apa yang disebut oleh beliau tu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kita bercakap percakapan yang jujur di sisi mana dekat dengan pemerintah yang zalim. Jadi ketika itu kita telah melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ada cerita ni seorang ulama Suria yang sezaman dengan Syekh Said Ramadan Al-Buti, ditanya oleh pelajar-pelajar dia mengenai serban, tentang sunnah pakai serban. Orang tanya, ni serban macam mana ni? Serban, kalau pakai serban lagu ni, pakai kepiah merah ni, itu serban bagaimana? Maka kata beliau, itu serban orang ahli fiqh. Kalau serban lagu ni, itu serban orang tasawuf. Lalu ada seorang pelajar tanya dia, macam mana kalau serban yang dipakai oleh Syekh Al-Buti itu serban apa? Jadi beliau, ulama tersebut, dengan jawab dengan cepat. Dia kata, itu serban pengampu pemerintah. Itu serban pengampu pemerintah. Oleh kerana orang alim ini orang yang soleh juga sebenarnya, maka pada malamnya beliau telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam yang sama. Dia melihat dalam majlis itu para sahabat memakai serban sama seperti serbannya almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Maka esok pagi itu cepat-cepat dia pergi minta maaf dengan almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti. Sebab apa? Sebab Syekh beliau berpandangan bahawasanya nasihat kepada pemerintah mestilah dalam secara dekat dengan bukan larang jauh-jauh. Bukan kita
sebut jauh-jauh, bila sampai ke depan kita mengampu. Itu bukan. Kata kita ambil peluang, kalau depan dia itulah kita sebut dengan jujur, jauh daripada dia itu kita sebut dia dengan benda-benda yang baik-baik. Itu pendekatan yang dibuat oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Itu salah satu contoh pada zaman kita, seorang manusia yang menasihati pemerintah dengan cara yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan pahala sebanyak-banyaknya kepada beliau rahimahullah, sebab dia mengajar kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang sukar ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء يا رب العالمين، ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة ساداتنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قدر الله.